Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa arsalahu basyira wa nazira wa da'iyan bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi yassir wa tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, dirahmati staf pimpinan tertinggi Universiti Sains Malaysia, rakan-rakan, sahabat-sahabat, staf Universiti Sains Malaysia, para pensyarah, para pelajar, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan ini dapat kita bertemu lagi dalam siri Tazkirah Ramadan bagaimana yang telah dirancang oleh pihak Pusat Islam Universiti Sains Malaysia. Alhamdulillah, kita telah berada pada hari yang ke-15 daripada Ramadan tahun 1441 Hijrah. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari Jumaat yang ketiga. Ini bermakna kita hanya ada satu hari lagi Jumaat di bulan Ramadan pada tahun ini. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pusat Islam Kampus Kejuruteraan kerana memberi peluang pada saya untuk sama-sama memberi tazkirah pada kali ini. Tajuk yang diberikan kepada saya merupakan tajuk yang besar yang berkaitan dengan Ramadan, sejauh mana istiqamah kita. Dan saya kira saya bukanlah orang yang terbaik untuk membincangkan tajuk yang besar ini. Istiqamah bukanlah satu perkara yang mudah untuk kita ucap. Bukanlah satu perkara yang mudah untuk kita laksanakan. Ucapan istiqamah sangat mudah, tapi untuk melaksanakan istiqamah itu sangatlah berat dalam arti kata yang sebenar. Kalau kita lihat, para ulama menafsirkan istiqamah ini, yang bermaksud di antara yang ditafsirkan oleh Imam Nawawi, yang maksud sebagai berdiri teguh ataupun tetap pendirian sepanjang masa atas dasar kebenaran dan petunjuk oleh Allah SWT tanpa ragu-ragu. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka, maka para malaikat turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu, yakni memperoleh syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Surah Al-Fussilat ayat 30. Dan kalau kita biasa dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut, pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, tolong ajarkan sesuatu kepadaku padahal paling mudah, paling penting dalam Islam, dan aku tidak akan lagi bertanya kepada engkau. Rasulullah SAW menjawab, Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah. Yakni konsisten dalam menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Tuan-tuan, bagaimana kita nak kenal istiqamah ini? Saya senaraikan
ada 5 perkara yang boleh kita jadikan sebagai ciri-ciri istiqamah. Yang pertamanya, hati yang tulus ikhlas menerima perintah daripada Allah Taala. Tuan-tuan, Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Saban hari, saban bulan kita menunggu Ramadan. Kita mengharapkan bertemu dengan Ramadan. Akhirnya Ramadan ini sampai kepada kita. Kita bertemu dengan Ramadan. Apa ada pada Ramadan? Apa ada pada bulan puasa ini? Inilah yang penting yang ada pada bulan ini. Yakni kita menerima Ramadan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Yakni mana kata kita redha dengan perintah Allah Ta'ala. Menerima dengan rela hati. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas umat sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Oleh sebab itulah kita menerima perintah puasa ini dengan penuh pasrah, dengan penuh redha. Menjalankan perintah ini, puasa ini dengan hati yang terbuka, hati yang ikhlas. Dan kita akan lihat kesan, natijah, hasil daripada kerja-kerja dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus ini. Itu di antara ciri yang pertama. Ini ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam kita menerima Ramadan yang kita tunggu-tunggu ini. Kemudian di antara ciri penting istiqamah ini adalah amalan yang berterusan. Yakni melaksanakan amalan secara konsisten, tanpa rasa jemu, tanpa rasa bosan. Kita menerima amalan Ramadan ini. Sewajarnya kita tidak rasa jemu untuk melaksanakan puasa. Sewajarnya tidak rasa bosan untuk melaksanakan puasa. Ini. Ramadan memang kita bertemu setiap tahun. Memang kita akan jumpa dengan Ramadan kalau umur kita panjang. Dan inilah yang kita nak. Supaya kita dapat beramal dengan titah perintah Allah secara berkesan, secara berterusan, secara konsisten. Dan kalau kita lihat bagaimana hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut, wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut keupayaanmu. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehingga kamu jemu. Amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Allah tidak jemu-jemu menunggu kita untuk melakukan ibadah. Allah tidak akan bosan melihat kita melakukan ibadah, mendambakan diri, menghambakan diri, melakukan segala titah perintah daripadanya. Wajarnya kita melaksanakan amalan ini secara berterusan, berpuasa, dan juga amalan-amalan sokongan di sepanjang Ramadan ini. Lakukanlah secara berterusan, secara berpanjangan, tanpa kita rasa ianya merugikan tenaga kita, tanpa kita rasa merugikan masa kita, tanpa kita rasa ianya merugikan wang ringgit kita, tanpa kita merasakan amalan-amalan ini mengambil sebahagian daripada nikmat-nikmat kita. Tetapi biarlah amalan ini, amalan secara berterusan ini meningkatkan lagi. Kita berasa nikmat, kita berasa lega menjalankan amanah ataupun arahan daripada Allah SWT ini. Kemudian ciri istiqamah yang ketiga, yakni ibadah yang kita nak laksanakan ini biarlah ianya lengkap dan sempurna. Ini ciri-ciri istiqamah.
kita melaksanakan ibadah ini dengan sempurna, dengan lengkap. Kalau berpuasa, biarlah kita ni berpuasa dari hari yang pertama sehingga hari yang terakhir. Mana kata sampai kita menyambut Syawal. Kita berpuasa ini sebulan lengkap, sempurna. Kemudian bukan itu saja, sempurna segala amalan-amalan yang didatangkan bersama dengan Ramadan ni. Di antaranya kita bersahur, biarlah sempurna sahurnya. Di mana sahur ini kita walaupun dengan sejerik air, seteguk air, maka di sana ada kebaikan. Kemudian kita bermula dengan imsak. Bila terbit fajar kita start, kita mula berpuasa. Sehinggalah waktu berbuka maghrib. Dan di sana sepanjang di antara terbit fajar sehinggalah terbenam matahari, kita kena sempurnakan puasa itu dengan syarat-syaratnya, dengan ibadah-ibadah sampingannya, dengan ibadah-ibadah yang boleh membantu, menyokong kita melaksanakan ibadah puasa ini. Di antaranya bertadarus. Biarlah bertadarus secara sempurna, secara lengkap. Kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah sunat yang lain. Di samping itu, pastilah kita ingin menjaga kualiti puasa kita dengan menjaga mata kita, menjaga lidah kita, menjaga telinga kita, menguruskan panca indera kita supaya selaras dengan titah perintah Allah SWT. Kemudian di sana adalah perkara-perkara yang wajib sepanjang Ramadan ini. Wajib solat. Jangan kita puasa tapi kita tinggal solat. Kita tidak solat subuh ataupun kita terlupa. Kita tertidur sehingga lalai. Tidak solat zuhur dan seumpamanya. Jadi kita mengurus, menjaga Ramadan ini dan juga ibadah-ibadah wajib di dalamnya. Kemudian termasuk ibadah wajib di dalam bulan Ramadan ini adalah zakat. Zakat fitrah. Jangan dilalaikan, jangan dilupakan. Wajib kita sempurnakan zakat ini. Dan sekarang inilah masanya. Dia bermula daripada hari pertama sehinggalah sebelum kita solat hari raya Aidil Fitri. Ini waktu yang sesuai, waktu yang disunatkan, waktu yang diharuskan dan waktu yang disunatkan kita membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib, kita kena tunaikan. Barulah sempurna, lengkap ibadah puasa kita. Oleh sebab itulah kita kena pastikan bahawa apakah perkara yang boleh melengkapkan, menyempurnakan ibadah puasa kita. Kita dalam bulan Ramadan kita menjaga segala tingkah laku kita, percakapan, perbualan, lidah dan seumpamanya. Kita penuhkan masa kita dengan berzikir, kita penuhkan masa kita dengan ibadah-ibadah sunat yang lain. Kita elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang lara, yang melalaikan. Tuan-tuan, inilah puasa yang sempurna, puasa yang lengkap, melengkapi. Di mana ianya bermula daripada hari pertama kita berpuasa sehingga hari terakhir kita berpuasa. Bermula daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Untuk memastikan bahawa kualiti puasa kita ini sempurna dan lengkap. Tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, perkara keempat yang dikategorikan sebagai ciri-ciri istiqamah adalah bersyukur. Bersyukur dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kita daripada sejak bulan Sya'ban, kita mula berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita berdoa, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balighni Ramadan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah berkati kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kita, panjangkan umur kita sampai ke bulan Ramadan.
Dan apa ada pada Ramadan ini sehingga kita doa supaya panjang umur, doa supaya dapat bertemu dengan Ramadan. Dan bila kita bertemu dengan Ramadan, alangkah ruginya kita tidak ambil kesempatan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala dikurniakan Ramadan. Dan tuan-tuan, puasa itu sendiri sebenarnya adalah intipati daripada rasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tanda kita syukur kepada Allah Ta'ala adalah puasa itu sendiri. Sebab itulah dengan datangnya bulan Ramadan, bertemunya kita dengan Ramadan yang kita rindui, kita nanti-nantikan Ramadan ini. Semua orang nanti. Kerana apa-apa ada pada Ramadan sehingga kita ternanti-nanti dan merindui Ramadan ini. Berbagai kelebihan-kelebihan, keistimewaan yang ada pada Ramadan. Di antaranya adanya Lailatul Qadar. Diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala kurniakan pahala yang berganda-ganda yang tidak ada pada bulan yang lain. Allah meningkatkan kemuliaan bagi orang yang berpuasa. Allah Ta'ala janjikan pelbagai kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan bagi orang yang menunaikan puasa Ramadan ini. Tuan-tuan, wajarlah kita berhadapan dengan Ramadan ini dengan penuh kesyukuran. Dengan rasa nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, nikmat bertemu dengan Ramadan ini tak boleh kita sukat, tak boleh kita ukur, tak boleh kita bayangkan betapa nikmatnya Ramadan ini. Tuan-tuan, inilah di antara perkara yang berkaitan dengan syukur ini. Bersyukur kita dikurniakan Ramadan. Dan puasa itulah di antara tanda-tanda kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bulan kesyukuran adalah bulan Ramadan. Kalau sekiranya di bulan Ramadan ni kita masih belum lagi rasa untuk bersyukur, malanglah kita. Malanglah kita atas sifat dan juga pendirian kita untuk tidak rasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, perkara yang kelima adalah sabar. Sabar ini gandengan kepada syukur. Dan tuan-tuan, bersabar dalam menghadapi Ramadan ini. Sebenarnya puasa itu adalah sabar. Sabar itu adalah puasa. Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Dan mohonlah kepada aku. Mohonlah kepada aku. Wasta'inu bis sabri was salah. Dengan sabar dan salat, dengan sembahyang. Para ulama menafsirkan bahawa bersabar ini apa kaedah bersabar ini? Apa sebenarnya bersabar yang dimaksudkan ini ada? Bersabar yang dimaksudkan ini adalah puasa. Oleh sebab itulah kesabaran. Puasa ini akan melahirkan rasa sabar. Berpuasa dengan penuh bersabar. Menghadapi Ramadan dengan penuh kesabaran. Inilah di antara ciri-ciri istiqamah yang sepatutnya ada dalam diri kita. Bersabar kerana apa? Bersabar kerana kelaparan. Bersabar kerana kehausan. Bersabar kerana kepayahan. Memanglah berpuasa ini dia ada ujian dia. Dia ada ujian dia. Puasa Ramadan ini ada ujian dia. Dengan kepanasan. Sifat Ramadan itu sendiri panas. Dengan panas. Rasa dahaga. Dengan terik. Dan seumpamanya. Dan ini menguji kesabaran kita. Kesabaran itulah puasa. Sifat puasa itu, sifat sabar itu ada di dalam Ramadan. Ada di dalam puasa itu sendiri. Dan inilah yang akan meningkatkan istiqamah kita bersama dengan Ramadan. Tuan-tuan hadirin sekalian, kebetulan pada hari ini, kita suasana Ramadan kali ini, kita berhadapan dengan COVID-19, coronavirus. Dan kita juga berhadapan dengan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Yang menyebabkan sedikit sebanyak kita rasa susah, kita rasa payah, kita rasa tak selesa, kita rasa tak sempurna. Dan tak sama dengan Ramadan-Ramadan sebelum daripada ini. Tak sama dengan Ramadan-Ramadan tahun-tahun yang lepas. Di luar kebiasaan, norma kehidupan kita sebelum daripada ini.
Inilah Ramadan yang kita hadapi pada tahun ini. Tuan-tuan, para sahabat, mereka berhadapan dengan Ramadan bukan dengan penuh senang dan lenang. Di antara perkara penting sepanjang Ramadan di kalangan para sahabat, kita lihat bagaimana para sahabat berhadapan dengan peperangan Badar. Berhadapan dengan peperangan Badar. Peperangan Badar menghadapi 1,000 orang tentera musuh. Kaum muslimin ada 313. Di bulan Ramadan, 17 Ramadan mereka bertempur. Ini di antaranya bagaimana para sahabat bukan hanya sekadar berpuasa, tapi mereka juga berperang. Tuan-tuan, bagaimana peristiwa Fathul Mekah juga berlaku pada bulan Ramadan. Para sahabat datang daripada Madinah untuk membuka semula kota Mekah, menghapuskan kekufuran, membersihkan segala kesyirikan di Kaabah, di sekeliling Kaabah, di kota Mekah. Berlaku pada bulan Ramadan, tuan-tuan. Ini pengorbanan para sahabat. Oleh sebab itu kita dengan adanya sedikit ujian ini, kita mengharapkan Allah Ta'ala ganjarkan kepada kita satu ganjaran yang hebat, yang kita tak akan terima, yang kita mungkin jarang untuk dapat. Perkara-perkara sebegini. Inilah ujian kepada Allah Ta'ala. Mungkin nikmat kepada Allah Ta'ala nak menganugerahkan kepada kita satu ganjaran yang hebat, yang besar berhadapan dengan COVID-19 ini, yang mungkin, yang biasanya, kelazimannya yang berlaku jarang-jarang berlaku 100 tahun sekali. Wabak yang sebegini, Allah Ta'ala nak mengangkat darjat kita. Mungkin inilah di antara perkara-perkara yang kita kena lihat, perkara yang kita kena pelajari dan muhasabah diri kita. Apakah Allah Ta'ala ingin mengangkat martabat darjat? Oleh sebab itu jangan lepaskan peluang Ramadan ini untuk istiqamah bersama dengan Ramadan. Hadirin dan sekalian, kita juga mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada barisan hadapan frontliner dalam berhadapan dengan COVID-19 ini. Dan mereka berusaha membersihkan, mereka berusaha untuk menyelamatkan manusia. Dan kita yakin ganjaran ini satu ganjaran yang besar daripada Allah Ta'ala. Dan kita mengharapkan pahala ganjaran yang mereka dapat ini, sebagaimana juga ganjaran telah Allah Ta'ala kurniakan kepada para sahabat. Dan satu lagi peristiwa di bulan Ramadan juga, peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ni berlaku pada bulan Syawal. Sebulan daripada bulan, bermula daripada minggu pertama bulan Syawal. Tetapi persiapan untuk menyiapkan Khandaq, menyiapkan parit ini bermula daripada pertengahan bulan Ramadan. Bermula daripada pertengahan bulan Ramadan mereka bertungkus lumus menyiapkan parit Khandaq sebagai benteng untuk mempertahankan kota Madinah. Tuan-tuan, ini antara peperangan yang besar, dan sehingga Allah Ta'ala mengabadikan peperangan Ahzab ini di dalam takbir hari raya. Tuan-tuan, inilah di antara keistimewaan para sahabat, keistimewaan Ramadan ini, tuan-tuan. Dan inilah ciri-ciri yang ada, yang kita dapat lihat 5 ciri. Yang pertamanya, niat tulus, ikhlas, redha dengan titah perintah Allah Ta'ala, menerima dengan penuh rela ke perintah Allah Ta'ala ini. Kemudian dilakukan segala amalan-amalan, baik amalan wajib ataupun amalan sokongan, dengan berterusan, konsisten, bagi melengkap dan memantapkan lagi Ramadan itu. Dan Ramadan ini perlu dilaksanakan dengan lengkap dan sempurna. Daripada A sampai Z, daripada siang sampai ke malam, daripada awal bulan sehinggalah ke akhir bulan, daripada awal kita terbit fajar sehinggalah kita membuka puasa dengan tibanya waktu maghrib. Kemudian Ramadan ini bersifat tanda kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Biarlah kita melaksanakan Ramadan ini dengan penuh kesyukuran, dan gandingan kepada kesyukuran itu adalah sabar. Tuan-tuan, bagaimana kita nak memastikan bahawa kita dapat nikmat istiqamah ini? Yang pertamanya, syarat yang pertamanya untuk kita dapat istiqamah ini adalah dengan kita mengenali Ramadan itu sendiri.
Sejauh manakah kita kenali Ramadan yang kita hadapi ini? Sejauh manakah kita kenal dia? Kita tahu tentang Ramadan ini. Bagaimana kita mengenali Ramadan ini? Ramadan daripada sudut pengertiannya, Ramadan daripada sudut ciri-cirinya, Ramadan daripada sudut kelebihan-kelebihannya. Apa sebenarnya Ramadan? Ini kita kena kenal. Ramadan bukan hanya sekadar puasa. Ramadan bukan hanya sekadar ada pada nama. Ramadan bukan hanya sekadar lapar dahaga. Ramadan penuh dengan 1000 makna. Penuh dengan 1000 makna, 1000 nama, penuh dengan berbagai nama. Tuan-tuan, inilah keistimewaan bagaimana Ramadan ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Bulan-bulan lain Allah tidak sebut dalam Al-Quran kecuali Ramadan ini. Istimewanya Ramadan ini, kita kena kenal je. Bagaimana kita kenal diri kita, bagaimana kita kenal orang yang lain. Begitu juga kita kenal Ramadan, yang mana kita akan hidup bersama dengannya. Tuan-tuan hadirin sekalian, Ramadan ini ada pelbagai nama, pelbagai gelaran Ramadan ini. Dan saya kira ianya akan mengambil masa yang panjang kalau sekiranya kita bincang pada tazkirah kali ini tentang nama-nama Ramadan saja. Kemudian kita kenal Ramadan daripada pelbagai sudut. Sudut sejarahnya Ramadan ini bagaimana? Apakah pandangan Al-Quran, pandangan hadis tentang Al-Quran, pandangan daripada sudut fiqh, sudut tauhid, sudut tasawuf, pandangan menjurus kepada keduniaan, kesihatan, kemudahan, pandangan daripada sudut akhirat, ganjaran-ganjaran, kelebihan-kelebihan, apakah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang berpuasa Ramadan ini. Dan kalau kita bincang, nescaya tidak akan habis perbincangan tentang ataupun kepuasan mengenai Ramadan ini. Kita kena lihat Ramadan ini, kenali Ramadan di segi kebaikannya, kelebihannya, fadilatnya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, wa antasumu khairul lakum. Kalau sekiranya kamu berpuasa, itulah yang terbaik kepada kamu. Terbaik daripada sudut mana? Terbaik daripada sudut pandangan manusia? Terbaik daripada sudut pandangan sesiapa? Jadi terbaik ini terbaik daripada pandangan Allah Ta'ala. Kita tak tahu apakah terbaik kelebihan daripada pandangan Allah Ta'ala yang kita mungkin tak terfikir tentang kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala janjikan. Kita mungkin hanya fikir kebaikan kesihatan, kebaikan keuangan, kebaikan ekonomi. Tapi kebaikan-kebaikan yang lain mungkin di luar jangkauan pemikiran kita yang Allah Ta'ala sembunyikan. Tuan-tuan, inilah di antara kelebihan Ramadan, kebaikan Ramadan. Dan kita kena kenal dah. Tuan-tuan, Ramadan ini para sahabat ingin hidup sepanjang Ramadan. Ingin jadikan hayatnya adalah hayat Ramadan. Ramadan sepanjang hayat. Al-hayah bir Ramadan. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui keistimewaan Ramadan itu, nescaya mereka ingin supaya sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Inilah istimewanya Ramadan. Para sahabat, bagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW, mereka hendak supaya sepanjang tahun itu, sepanjang maknanya bukan dengan sekadar sepanjang tahun, sepanjang hayat mereka itu adalah Ramadan. Kerana memikirkan, menghendaki mereka tentang kafiat, fadilat Ramadan itu sendiri. Tuan-tuan, itu yang pertama. Syarat yang pertama. Bagaimana kita nak mencapai istiqamah itu. Kena kenal Ramadan itu sendiri dengan sekenal-kenalnya. Kemudian yang keduanya, bagaimana kita nak memastikan istiqamah itu kita dapat. Yakni kita kena yakin dengan janji-janji Allah. Yakin dengan janji Rasulullah SAW. Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala ni amat tepat. Janji Allah Ta'ala Allah Ta'ala akan menunaikan janjinya. Ini sifat Allah Ta'ala. Begitu juga dengan janji para Rasul. Janji Nabi kita Muhammad SAW tentang Ramadan ini, tentang puasa Ramadan ini. Inilah puasa dengan penuh keimanan. Yakin dan percaya dengan Allah Ta'ala. Yakin dan percaya dengan janji Rasul. Allah Ta'ala janjikan syurga. Rasul menyebut tentang bagaimana
Orang yang puasa ni dijanjikan masuk ke syurga melalui satu pintu-pintu Ar-Rayyan. Tuan-tuan. Inilah janji, yakin dengan Allah Taala, yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tanda iman kita. Dan memang puasa ini pun sebenarnya dikhususkan untuk orang beriman. Allah Taala khususkan puasa ini untuk orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Allah Taala menjemput, Allah Taala meraihkan orang beriman ini dengan puasa. Tanda iman kita melaksanakan puasa. Ini di antaranya. Sebab itulah kita berpuasa dengan iman. Karena imanlah kita berpuasa. Tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian, sabda Rasulullah SAW, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan kepada Allah Ta'ala, dan juga mengharapkan pahala balasan daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya yang telah sebanyak-banyak dosa yang telah dia lakukan. Inilah di antara natijah daripada Ramadan ni. Kita nak melihat my new self ataupun newborn. Selepas daripada kita berhadapan dengan Ramadan, kita keluar daripada Ramadan, hati kita bersih, diri kita suci daripada sebarang dosa. Tuan-tuan, ini kelebihan kita ni yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Kita kena yakin. Wa'dallahi haqqa. Janji Allah Ta'ala itulah janji yang sebenarnya, yang maha benar. Bukan macam janji manusia. Bukan macam janji manusia, tuan-tuan. Itu bagaimana kita nak dapat istiqamah ini. Kena yakin dengan janji Allah Ta'ala dan juga janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, yang ketiga, bagaimana kita nak mendapatkan istiqamah ini, kita kena sentiasa berdoa berterusan kepada Allah Ta'ala. Berdoa secara konsisten kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita nak doa? Doalah supaya kita ni tergolong dalam golongan orang-orang yang istiqamah. Kita hanya dapat menilai seorang itu istiqamah, tidak istiqamah selepas meninggal dunia. Selepas wafat, selepas meninggal dunia. Alhamdulillah, kita lihat bagaimana hari ini Allah yarham Datuk Ismail Kamus meninggal. Kita rasa sedih dan kita rasa pilu atas pemergian almarhum Ustaz Ismail Kamus yang banyak menyumbang. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau mendapat husnul khatimah. Husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ganjarkan kepadanya ganjaran yang istimewa bagi beliau. Tuan-tuan, istiqamah ini kita kena mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala redha kita untuk masuk ke syurga. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Ini di antara doa-doa yang akan memantapkan diri kita supaya sentiasa istiqamah. Mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala redha kepada kita dengan syurga, dengan ganjaran syurga. Dan kita dapat mengelakkan diri, menjauhkan diri daripada api neraka. Tuan-tuan, ini kelebihan kita bagi orang beriman ini. Allah Ta'ala kurniakan Ramadan. Kita berdoa sepanjang masa. Inilah sifat orang beriman, inilah berdoa. Sifat seorang yang beriman adalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Ciri-ciri orang beriman adalah berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala. Kemudian, bagaimana kita nak meningkatkan lagi istiqamah ini? Dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa apa lagi? Doa mohon ganjaran daripada Allah Ta'ala. Sehebat-hebat ganjaran. Bagaimana Allah Ta'ala ganjarkan kepada para sahabat, kepada awliya, fadilat-fadilat ganjaran-ganjaran kepada mereka. Dan Allah Ta'ala telah memberi jaminan kepada kita. Bagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala menyebut, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Aku akan mengkabulkan permohonan mereka ini. Yang apabila mereka berdoa kepada aku, dan hendaklah mereka memenuhi segala perintah aku. Dan dengan itu, mudah-mudahan hendaknya mereka itu beriman kepada aku dan mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tuan-tuan, itu di antara tiga syarat bagaimana kita nak memastikan bahawa kita sentiasa akan dapat istiqamah. Yakni yang pertamanya, kita kenal Ramadan. Yang keduanya, kita yakin dengan janji Allah, janji Rasul. Dan yang ketiganya, kita sentiasa berdoa, berterusan istiqamah kepada Allah Ta'ala. Sebagai kesimpulannya, kita kembali kepada persoalan yang dinyatakan daripada tajuk ini. Sejauh manakah kita istiqamah? Adalah bergantung kepada sejauh mana kita menepati ciri-ciri dan juga syarat-syarat yang telah dinyatakan tadi sebagai satu panduan kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada diri saya khususnya, yang saya rasakan bukanlah orang yang paling layak untuk bercakap tentang istiqamah ini, tapi sekadar dikongsikan bersama, insya-Allah. Wallahu alam. Kita bertemu lagi di lain masa, di lain waktu. Wallahu alam. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.